Markah Amin dalam subjek sejarah, matematik dan BM ialah 82 asas 9, 234 asas 5 dan 11001 asas 2 masing-masing. Berapakah jumlah markah Amin dalam asas 10? Sekejap. Ini kenapa 5 ni besar? Okay. So, markah sejarah 82 asas 9, markah matematik 234 asas 5, markah BM 11001 asas 2. Okay. So, ini real life situation lah. Korang boleh nampak tak? Tak boleh nampak. Okay, soalan dia, berapakah jumlah markah Amin dalam asas 10? So, soalan dia minta jumlah markah dalam asas 10. Okay, ini keyword yang dia minta. Okay, so dia minta berapakah jumlah markah Amin dalam asas 10. Tapi, korang perasan tak? Ini dalam asas 9, ini asas 5, ini asas 2. Semua pun bukan asas 10. So, first thing first, kita kena buat dia tukar kepada asas 10. So, korang ingat lagi tak macam mana kita nak tukar kepada asas 10? Jeng, jeng, jeng. Habislah, mesti ramai dah tak ingat kan macam mana daripada asas lain nak tukar kepada asas 10. Okay, so tips dia. Kalau kita nak tukar daripada asas 2 ke, asas 3 ke, asas 4 ke, asas 5 ke, asas 6 ke, asas 7 ke, asas 8 ke, asas 9 ke, nak pergi tukar asas 10, any asas nak tukar kepada asas 10, apa yang kita kena buat ialah kita kena buat kotak, teknik kotak. Okay? So, teknik kotak yang kita kena buat. So, daripada any asas, kita boleh tukar kepada asas 10 menggunakan kaedah kotak. Okay, kalau asas 9 dengan asas 5, kita tak boleh guna kalkulator. Tapi asas 2, kita boleh convert directly guna kalkulator. Okay, boleh convert direct. Okay, tapi kita akan try dulu. Macam mana 82 asas 9 nak tukar kepada asas 10. First thing first, kita kena keluarkan information dulu. So, berdasarkan markah Amin tu, dia ada 3 subjek. Subjek pertama ialah sejarah, subjek kedua ialah maths, subjek ketiga dia ialah BM. Okay, next. Untuk markah sejarah dia 82 asas 9. Yang ini markah maths dia 234 asas 5. Markah BM dia 1100 1 asas 2. So, semua ni kita kena tukar pergi asas 10 dahulu. So, macam mana kita nak tukar asas 10? Guys, you need to remember this, guys. Okay, so apa yang kita boleh buat ialah kita letak 82. Okay, so next, kita tengok asas dia berapa. Asas dia 9 kan? So, 9 indeks 0, 9 indeks 1. So, dekat sini 9 indeks 0 dapat 1. 1 kali 2 dapat 2. Ini dia orang kena darab. 9 indeks 1 dapat 9. 9 kali 8, 72. So, 72 tambah 2, kita akan dapat 74 asas 10. Okay? Boleh faham? Kalau boleh faham, tolonglah komen dekat bawah. Rajin sikit kena komen-komen ni. It's a two-way learning kan? Okay, next. Matematik pula. Macam mana kita daripada asas 5, kita nak tukar pergi asas 10. 234 asas 5. So, dekat paling hujung indeks dia sifar. Ini indeks dia 1, 5 indeks 2. So, 5 indeks sifar kita akan dapat 1. 1 darab 4 kita dapat 4. 5 indeks 1 kita dapat 5. 5 kali 3, 15. 5 indeks 2 bermaksud 5 square. Faham. Thank you Siti Wazna Gulam. Thank you. 5 square. 5 kali 5, 25. 25 kali 2 kita dapat 50. Okay. So, kita kena tambah semua ni. 50 tambah 15 tambah 4. So, kita akan dapat 9. 5 tambah 1, 6. 69 asas 10. Okay guys. Sampai sini okay kan? So, next. Macam mana pula markah BM dia? 11001 indeks 2, asas 2.
kita nak tukar kepada asas 10. Same thing. Kita perlu buat dia punya table. 1, 1, 0, 0, 1. Betul tak? 1, 1, 0, 0, 1. So, sekarang kita tengok dia punya asas ialah asas 2. Betul? So, 2 dekat sini, 2 indeks sifar, 2 indeks 1, 2 indeks 2, 2 indeks 3, 2 indeks 4. So, 2 indeks sifar kita akan dapat 1. 1 darab 1 kita dapat 1. 2, ini dah kosong. Kosong tak payah jawab lah. Sebab apa saja dalam dunia darab kosong akan dapat kosong. So, kat sini memang sifar, sifar. Okay. So, ini 2 kuasa 3 kita dapat 8. 8 kali 1 kita dapat 8. 2 kuasa 4, 16. 16 darab 1, 16. So, 16 tambah 8 tambah 1. So, kita akan dapat 25 asas 10. Okay. So, kita akan dapat 25 asas 10. So, untuk membuktikan dia betul ke 25 asas 10, kita boleh guna kalkulator. So, kalau lah korang dalam SPM nanti keluar asas 2, so bolehlah senang guna kalkulator. So, cara dia ialah korang tekan mode. Tekan mode banyak kali ya. Betul. Ni ada butang mode, tekan mode sampai korang jumpa base. Base dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia ialah asas. So, tekan nombor 3. So, sekarang kat sini kosong kan. Sekarang kita nak tukar asas 2, which is 2 dalam bahasa kalkulator dia ialah bin. So, tekan bin. Okay, pastikan dekat sini dah nampak huruf B. So, bermaksud tu dah bin lah. Okay, next kita tukar, kita letak nombor yang dia minta tadi. 1, 1, sifar, sifar, 1. Betul tak? 1, 1, sifar, sifar, 1. Betul? So, tekan sama dengan. So, betul lah bin yang ni. Sekarang kita nak tukar dia kepada asas 10. Tekan DEC. So, kita dapat 25. So, betul tak jawapan kita? Ting! It's correct. So, 25 asas 10. Okay, adakah soalan berakhir di situ? No, not guys. Because soalan tanya berapakah jumlah markah amin dalam asas 10. So, kita dah tukar dah asas 10. So, ni kita dah tukar asas 10. Kita dah tukar asas 10. Kita dah tukar asas 10. So, now kita kena tambah semua markah amin. So, sekarang kita nak 74 asas 10 tambah 69 asas 10 tambah 25 asas 10. So, yang kita akan dapat 74 tambah 69 tambah 25. Kita akan dapat 100. Sinilah. 168 asas 10. Okay. So, first thing first, kita kena convert dia dulu pergi asas 10. Semua kita tukar kepada asas 10. Lepas tu, kita tambah je semua nilai. Kita akan dapat 168 asas 10. Okay? Okay? Okay, soalan kedua. Sepatutnya ada muzik kan? Soalan kedua. Sekejap, saya tulis dulu soalan kedua. Apakah beza markah antara BM dan Maths? Sorry, saya tak tulis awal-awal sebab nanti kalau dia terpadam juga sebab pegang. So, berikan jawapan dalam asas 5. Okay, so soalan dia tanya, apakah beza markah antara BM dan Matematik? Berikan jawapan dalam asas 5. Okay. So, sekarang soalan dia, kita kena cari dulu beza markah antara BM dengan Maths. So, kita check. Untuk markah BM, dia dapat 25 asas 10. Untuk markah Maths, dia dapat 69 asas 10. So, kita nak fokus kepada dua nilai ni. So, kalau dia tanya beza. So, bila dia tanya beza, keyword dia ialah kita kena, kalau beza, keyword dia kita kena tolak. So, kita nak tolak antara BM dengan Maths. So, markah Maths kita lagi tinggi kan? 69 asas 10. So, 69 asas 10 tolak. BM kita markah dia ialah 25 asas 10. Okay. So, daripada sini kita boleh terus tolak. Sebab apa? Asas dah sama. So, senanglah nak tolak. Tak payahlah kita nak tukar. Kalau kita nak tukar satu-satu kepada asas 5, kita akan buang masa.
Sebab sini kita nak tukar asas 5, sini pun kita nak tukar asas 5. So tak perlu, kita biarkan dia dalam asas 10, nanti baru kita tukar asas 5. Itu teknik yang boleh jimat masa. Okay, macam mana kita nak tolak? So 69 asas 10 tolak 25 asas 10. This is quite simple. Sebab dia tak perlu pinjam. 9 tolak 5 kita dapat 4, 6 tolak 2 kita akan dapat 4. So jawapan dia ialah 44 asas 10. So kita dah dapat 44 asas 10. Ini beza markah dia. Tetapi soalan cakap berikan jawapan dalam asas 5. Now, kita dekat asas 10, kita nak tukar kepada asas 5. Macam mana? So, tadi daripada asas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ni, kita nak pergi tukar asas 10, kita kena guna teknik kotak. Okay? Sekarang, macam mana kalau daripada asas 10, kita nak tukar kepada asas lain? Inilah dekat sini. Teknik dia ialah pembahagian berulang. Bahagi. Kita akan bahagi secara berulang. Okay? So, kenapa dia bagi simbol marah ni? Relax guys, relax. Adakah aku terlalu laju? Kalau terlalu laju, boleh komen kat bawah. Nak aku ulang balik? Okay, aku slow-slow sikit. Okay, kalau tips dia, kalau soalan tu daripada asas lain-lain, kita nak tukar kepada asas 10, kita guna teknik kotak. Macam ni. Okay, yang ni teknik kotak. Yang ni. Susun daripada indeks sifar sampai dari indeks paling tinggi. Macam ni, indeks sifar indeks paling tinggi. Lepas tu, ini kita kena darab. Ini kita kena darab. Ini kita kena darab. Ini kita kena darab. And kita tambah semua nilai ni. Barulah kita dapat tukar asas 10. Tetapi, kalau soalan dah memang asas 10, kita nak pergi tukar dia kepada asas lain. Cara dia ialah ni, pembahagian berulang. So, macam mana? Jom kita try. So, kita nak 44 asas 10 ni. Tapi kita nak tukar pergi asas 5. So, bermaksud kita kena bahagi 5. Okay, tadi kan kita dah dapat ni. Asas dia 44. Asas 10. Sekarang daripada asas 10, kita nak tukar kepada asas 5. Jadi, kita kena bahagi 5. Sebelah dia, kita kena tulis baki. Okay? Itu tips pertama. So, 44 bahagi 5. So, kita akan dapat 8. 8 darab 5, kita akan dapat 40. So, 44 tolaklah dengan 40. Atau, buat step by step lah dekat sini. So, 44 bahagilah dengan 5. Kita akan dapat 8, betul? Sebab tu 8 letak kat bawah. 8 darab 5, kita dapat 40. So, 40, 4 tolak 80, kita akan dapat baki dia ialah 4. Betul? So, ini dia punya baki. Ini dia punya nilai. So, nilai kita letak sini. Baki 4 ni kita nak letak mana? Sini. Okay? Next. 8. Kita nak bahagi lagi dengan 5. 8 bahagi 5. So, kita try lagi. 8 bahagi 5. So, kita dapat 1. 1 darab 5, kita dapat 5. So, 8 tolak 5, kita dapat 3. 1 nak letak mana? Bawah ni. 1. 3 nak letak mana? 3 kan baki. Tak sini. Okay? Adakah stop sampai situ? Tak. Kita kena bahagi lagi sampai dapat nilai sifar. So, 1 bahagi 5. Boleh tak? 1 bahagi 5. Tak boleh. So, sifar. Sifar darab 5 dapat sifar. So, sifar letak sini. 1 tolak sifar dapat 1. So, baki dia 1. Baki 1 nak letak mana? Sini. Okay. Okay guys? Slow dah ni. So, next. Adakah ini jawapan dia? Not yet. Okay. So, cara untuk baca dia ialah kita ambil daripada bawah sampai atas. So, jawapan dia ialah 134 asas 5. Okay. So, bermaksud 44 asas 10 ni bersamaan 134